Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar Malaysia? Setelah kita bercuti panjang hampir 4 hari daripada sambutan hari Jumaat, hari itu kita cuti. Hari Khamis kita cuti. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad ada yang cuti hari Jumaat. Dan hari ini Isnin kembali bekerja, teruskan semangat bekerja hari ini demi mencari nafkah. Betul. Dengar apa ni, Izzah pun saya pula terkejut tadi. Semangat di awal pagi hari ini, itu yang kita mahukan. Hari ini adalah hari Isnin, kita membuka lembaran baru untuk program Perkhabaran Malaysia juga. Hari ini banyak pengisian dan juga program yang ingin kami bawakan kepada anda. Jadi terus setia bersama dengan kita, Izzah. Tapi pastinya pagi-pagi ni kita nak buat satu perkara opening yang penting untuk kali ini. Apa tu? Ini kita akan pergi kepada Sukan Asia, perkembangan Sukan Asia yang ke-19. Kita akan bersama VT yang istimewa kami sediakan buat anda. Jadi teruskan di sana. Terima kasih Wisma Bernama. Saya Nazrin Arif dan rakan setugas Witness Warren. Sebelum kita bermula apa yang akan berlaku hari ini, kita imbas dulu 2-3 hari kebelakang ini. Kita bermula dengan Sukan Sepak Takraw. Malaysia gagal menamatkan penguasaan Thailand selama 25 tahun dalam acara regu berpasukan lelaki selepas tewas 0-2 di perlawanan akhir. Kecemerlangan Thailand itu menyaksikan mereka meraih emas buat kali ke-7 berturut-turut sejak edisi 1998 di Bangkok. Malaysia pula terpaksa berpuas hati dengan Perak untuk sekurang-kurangnya mengulangi pencapaian kita 5 tahun lepas di Indonesia, Vic. Apa yang Vic? Okey, kalau di sepak takraw Thailand terus berkuasa, kita pula terus berkuasa di acara squash. Apabila Malaysia berjaya merampas balik pingat acara berpasukan wanita daripada Hong Kong dengan menewaskan mereka 2-1 pada final Sabtu lepas. Dan itu satu pencapaian yang bagus kerana sebelum ni kita merupakan kuasa besar squash dengan adanya Dato' Nicole and Dewi. Selepas beliau bersara, kita agak ada wujud persoalan adakah kita mampu berjaya dapatkan emas itu balik, kerana pada 2018 kita tewas pada India pada acara separuh A. Dan kali ini barisan pasukan yang dibarisi oleh Siwa Sangkari, Rachel, Aira dan Aifa berjaya menewaskan Hong Kong pada final untuk mendapatkan balik emas tu. Namun pasukan lelaki pula yang merupakan juara bertahan terpaksa berpuas hati dengan gangsa pada kali ini. Sebelum saya terlupa, sukan gimnastik juga mencipta sensasi menerusi Muhammad Syarul Aimi Kamarul Hisam yang menamatkan kemarau selama 17 tahun negara untuk meraih pingat dalam acara itu apabila meraih gangsa acara melombor lelaki, Vic. Okey, kemudian kita beralih ke sukan terjun. Kem terjun negara setakat ini membuktikan mereka masih okey apabila menyumbangkan 1 perak dan 3 gangsa. Okey, perak itu ditumbangkan gandingan Nur Davita dan Wendy Ng dalam acara 3 meter papan anjal Sirama Wanita, sekaligus mempertahankan kilauan pingat yang dimenangi pada edisi lepas. Kemudian gandingan Datuk Pandalela Rinong dan Nur Davita menghadiahkan pingat gangsa dalam acara 10 meter platform Sirama Wanita. Pingat gangsa yang kedua disumbangkan gandingan Muhammad Syafiq Putih dan Oizi Liang dalam acara 3 meter papan anjal Sirama Lelaki. Dan pingat gangsa terakhir dalam sukan terjun setakat ini disumbangkan gandingan Bertrand Roddick dan Enric McCartney dalam acara 10 meter platform Sirama Lelaki. Okey, di arena olahraga pula kita terus menyaksikan satu acara yang persembahan yang cemerlang daripada pasukan kita. Apabila yang pertamanya Sherin Samson Melaboy menamatkan kemarau 17 tahun tanpa pingat di arena olahraga apabila beliau meraih gangsa untuk acara 400 meter wanita. Kali terakhir kita menang pingat di Sukan Asia adalah pada tahun 2006 di Doha apabila Roslinda Samsu meraih perak untuk acara lompat bergala dan Nora Sheila Khalid meraih gangsa untuk acara 400 meter lari berpagar wanita. Dan kemudiannya Azim, pelari yang berpangkalan di Amerika Syarikat, terus mempamerkan satu lagi aksi bertenaga apabila beliau menamatkan larian di tempat ketiga pada final sekaligus meraih gangsa selepas penantian 41 tahun untuk melihat wakil Malaysia di podium pada acara 100 meter iaitu acara Ibn Biru. Kali terakhir Malaysia menang pingat untuk acara 100 meter lelaki adalah pada tahun 1982 di edisi New Delhi, India. Dah lama, 41 tahun tiada pingat dan Azim berjaya memecahkan kemarau itu. Dengan kejayaan yang diraih, kontingen negara setakat ini dapat membakar semangat
atlet yang bakal beraksi pada hari-hari yang berikutnya. Okey, untuk hari ini kita tumpuan tertumpu kepada perlawanan terakhir kumpulan, iaitu untuk pasukan hoki lelaki kita akan menentang China, yang merupakan perlawanan wajib menanglah. Okey, dalam menghidupkan peluang ke final sekaligus menempah tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Tekanan pastinya ya, betul. Okey. Jadi kita juga ada badminton yang akan memulakan acara individu dengan tumpuan pastinya terarah kepada perseorangan lelaki kita Lee Zijia dan juga gandingan bekas juara dunia Aaron Chia dan So Wo Yik. Selain itu kita ada Dota 2, Malaysia akan menentang Kyrgyzstan dalam perlawanan penentuan gangsa Vic. Jadi apa pandangan Vic untuk berbaki beberapa hari ini sebelum tamasya tamat? Kita setakat semalam kita dah menang 20 pingat dan kita ada baki 7 pingat lagi untuk mendapatkan sasaran, dan saya percaya kita masih lagi mampu menambah koleksi pingat melalui acara-acara seperti squash, terjun dan juga badminton kalau semuanya berjalan lancar, dan tidak lupa juga karate yang belum lagi membuka tirai, dan di situ mungkin kita ada lagi pingat untuk dibawa balik. Dengan harapan tinggi, kita harapkan kontingen Malaysia balik dengan senyuman lebar. Ya, Takraw juga berpeluang menghadiahkan sebutir lagi pingat dalam acara regu lelaki. Jadi setakat ini perkembangan daripada Hangzhou, kembali ke Wisma Bernama. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan rombakan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlaku dalam masa terdekat. Antara sebabnya adalah kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian penyandangnya Datuk Salahuddin Ayub. Pasti berlaku sebab satu jawatan telah kosong disebabkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin telah meninggal dunia, kan? Mesti ada. Ya. Saya fikir dalam waktu yang terdekat. Ditanya desas-desus bakal dilantik mengetuai Kementerian Dalam Negeri susulan rombakan itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata beliau sedia menerima apa jua tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Beliau juga berkata sebagai Presiden UMNO serta pengurusi Barisan Nasional, beliau berharap Kementerian Wilayah dan Persekutuan dapat diwujudkan semula dalam rombakan kabinet terbaru. Kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan untuk membawa balik dua rakyat Malaysia yang dipenjarakan di penjara Teluk Guantanamo, Cuba kerana ia masih di peringkat awal rundingan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kementeriannya baru memulakan rundingan dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat dan masih terlalu awal untuk memaklumkan apa-apa perkembangan. Kita baru berjumpa, mendengar, membaca profil mereka, keadaan terkini mereka kan. Kita belum sampai kepada tahap dia pijak kaki di bumi Malaysia, belum ada. Ini baru awal, peringkat awal. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas perkembangan status dua rakyat Malaysia yang dipenjarakan di teluk berkenaan sejak 2003. Sementara itu, ketika mengulas dakwaan PAS berhubung kehadiran luar biasa pihak berkuasa dalam pelbagai aktiviti kempen dianjurkan parti itu pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai, beliau memaklumkan tiada sebarang laporan diterima melibatkan sebuah parti politik dihalang polis untuk berkempen bagi mendekati rakyat. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, kembali terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Pagi ini saya nak flashback sikit bagaimana kita buat pembayaran setiap kali kita buat pembelian dan sebagainya. Biasanya ada setengahnya menggunakan tunai, tetapi sekarang kita pergi kedai mamak pun, kita kata, "Mamak, ni saya nak QR code, scan terus scan Izu." terus, Betul, teruslah happy mamak tu. Sebab apa? Sebab pantas bila gunakan QR code. Jadi ini bentuk non tunai lah Izu ya. Betul. Jadi hari ini sesuatu yang cukup istimewa nak kita bawakan buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia adalah berkenaan tentang pembayaran non-tunai versus non-tunai, tunai dan non-tunai. Jadi bagaimana di antara kedua-duanya ini yang mana satu lebih baik. Jadi untuk penelitian ini dan juga perinciannya bersama dengan kita istimewa kita bawakan melalui Vimik Call hari ini iaitu Dr. Umi Hamidatul Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Selamat kembali bersama dengan kami. Waalaikumsalam. Selamat pagi Izu. Selamat pagi juga Saleha. Terima kasih untuk bernama, untuk menjemput saya lah ke kalinya untuk kita bincangkan tajuk hari ini. Okey, doktor, di awal perbincangan kita sejak mula perkenalkan pada 2019 Duit Now QRP ni mendapat penerimaan yang agak menyeluruh oleh rakyat Malaysia. Jadi pandangan doktor, setelah hampir 4 tahun diperkenalkan, bagaimana doktor melihat perkembangan pembayaran non-tunai di Malaysia pada ketika ini? Okey, baiklah. Saya mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, selamat pagilah kepada semua. Jadi saya rasa hari ini isu yang diketengahkan ni agak menarik untuk kita bincangkan. Dan mungkin sebelum kita bergerak dengan lebih detail lagi, saya rasa molek sekiranya kita jelaskanlah dulu kan apa maksud transaksi tanpa tunai. Kalau kita tengok dari segi definisi yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sebenarnya tanpa tunai ini adalah melibatkan urusan jual beli ataupun menyelesaikan pembayaran, melibatkan perniagaan, transaksi produk ataupun services tanpa melibatkan wang tunai secara fizikal. Dan yang mana ia akan dilakukan melalui sistem pembayaran sama ada menggunakan mesin elektronik ataupun menggunakan sistem pembayaran Malaysia sendiri. Kita ada 4 saluran pembayaran tanpa tunai yang sangat popular. Saya rasa Saleha dan juga Izu ni gunakanlah lebih prefer daripada menggunakan pembayaran menggunakan tunai secara fizikal. Antaranya yang biasa kita gunakan ataupun yang popular lah dalam kalangan rakyat Malaysia ni, contohnya kita ada JomPay, kita juga ada My Debit dan juga kita ada Direct Debit. Dan saya juga tertarik untuk berkongsi sebenarnya tentang satu kajian tabiat pembayaran pengguna-pengguna Visa ni yang mana menunjukkan bahawa 74% sebenarnya rakyat Malaysia menunjukkan bahawa kita ataupun golongan ini bersedia ataupun sudah heading ataupun move forward ke arah tanpa tunai dengan menggunakan pelbagai kaedah pembayaran digital. Jadi saya rasa 74% ni adalah satu jumlah peratus yang agak besar lah dan menunjukkan sejauh mana bersedianya masyarakat kita untuk terlibat secara langsung dalam pembayaran tanpa tunai ni. Okey, baiklah. Persoalannya sekarang ni kita akan berbalik. Bagaimana impaknya kepada negara? Mungkin saya boleh membuat sedikit rumusan ringkas untuk kita kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton di rumah. Yang pertama sekali, dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang mana merujuk kepada meningkatkan transaksi tanpa tunai, yang mana kita tengok penggunaan transaksi tanpa tunai ini adalah lebih mudah dan cepat dan juga mampu mendorong pengguna untuk membeli belah secara dalam talian. Kalau kita tengok contoh macam semasa jualan 11.11 ni ataupun 11.11 ni ada dekat Lazada, Shopee ataupun pemilik platform e-dagang contohnya Alibaba Group dan sebagainya. Rakyat Malaysia ni yang agak mengejutkan adalah kita mencatatkan rekod paling ramai sebenarnya membeli dalam talian, iaitu 6,000 tempahan bagi tempoh 1 jam ataupun 6 kali ganda daripada kebiasaan. Dan kajian yang dilakukan ini menunjukkan negara Malaysia ni adalah antara negara yang berada dalam kedudukan tertinggi kalau kita nak comparekan dengan negara-negara lain, iaitu negara-negara jiran sepertinya Singapura dan juga Indonesia. Dan
seperti yang kita tahu, lebih ramai berbelanja, maka kalau saya tengok sistem dalam kita katakan sebagai ekonomi di Malaysia ni, kita ni macam satu ekosistem. Kalau misalnya lebih ramai berbelanja, maka dia akan memberi ruang peluang pekerjaan juga kepada orang ataupun pekerja-pekerja untuk mengendalikan barangan yang dibeli dan perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi sekaligus implikasi yang sangat besar adalah penciptaan peluang pekerjaan lah, dan juga menggalakkan pertumbuhan ekonomi agar lebih meningkat dari satu fasa ke satu fasa yang lain. Dan satu lagi, ia juga mereflect kepada pembayaran. Maksudnya dari segi sektor mana. Kalau kita boleh kongsikan antara pembelian yang kita tengok peratusannya agak tinggi adalah pembelian runcit iaitu 45%, kemudian pembayaran melalui petrol iaitu 35%, kesihatan dan kecergasan sebanyak 33%, dan last sekali adalah melalui transaksi perjalanan ke luar negara mencatatkan peratusan sebanyak 20%. Dan saya melihat transisi tanpa tunai ini menjadi semakin maju selaras dengan pembangunan teknologi, dan sistem pembayaran ini akan mengalami pertumbuhan yang pesat lah dari satu hari ke satu hari yang lain, dan ia memberi ruang kepada peningkatan ekonomi digital yang dilihat semakin berkembang dan kebanyakannya meliputi sektor perkhidmatan dan juga pembayaran. Dan saya rasa antara implikasi selain daripada impaknya kepada ekonomi, dia sejajar sebenarnya kepada matlamat Bank Negara ya Saleha, yang mana untuk mewujudkan ataupun untuk mewujudkan satu komuniti ataupun cashless community, yang mana komuniti tanpa tunai, dan mendidik komuniti ke arah satu fasa digital ekonomi seiring dengan negara-negara maju yang lain. Dan mungkin saya boleh kongsikan sikit, sebenarnya kalau di pelaksanaan pembayaran tanpa tunai ni, kalau di dunia ni sebenarnya dah lama. Cuma di Malaysia ni dia menjadi boom bila berlakunya pandemik COVID-19, yang masa tu kita tak boleh nak keluar beli barang, kita boleh melakukan pelaksanaan pembelian secara dalam talian, dan pada ketika itu juga pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai program, contohnya macam e-penjana, ada pelbagai inisiatif yang diberikan oleh kerajaan yang berbentuk e-wallet, e-dompet, voucher dan juga diskaun. So itulah sebenarnya kita boleh katakan transisi kepada perbelanjaan digital bermulanya di negara Malaysia. Okey. Itu sajalah, panjang lebar. Sebenarnya intro je kan? Ya. Saya tertarik doktor katakan tadi, betul lah pembelian secara tanpa tunai ini untuk rakyat Malaysia ni memang banyaklah tidak dapat disangkal lagi doktor. Jadi berkisar tentang transaksi tanpa tunai ini. Jadi mungkin doktor hari ini berkongsi dengan kita apa kelebihan dan juga kekurangan. Kenapa yang banyak sangat rakyat Malaysia ini kebanyakannya menggunakan transaksi tanpa tunai? Okey, baiklah. Dia sebenarnya sama ada kelebihan dan kekurangan tu dia adalah reflect kepada preference of individu. Kalau tanya saya, mungkin ada manfaat yang kita perolehi, dan ada side juga kita tengok ada juga kekurangan. Saya tak katalah dia sebagai kekurangan, tapi saya prefer kalau kita katakan dia sebagai cabaran. Maksudnya dia boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Okey, yang pertama kita tengok dari segi apa kita katakan sebagai takan kod ataupun saya nak kongsikan, sebenarnya di dunia ni ada 10 negara yang heading kepada cashless. Antara negara-negara tersebut yang saya boleh kongsikan adalah Canada, Sweden, UK, France, China, Australia, Germany, Japan, Rusia dan sebagainya, selain daripada negara Malaysia. Ini disebabkan oleh very accessible. Maksudnya pembayaran tanpa tunai ini very accessible. Pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan e-wallet, sama ada perbankan secara online, kita boleh swipe kad kredit ataupun penggunaan kad debit, yang membolehkan pengguna membuat pembayaran mudah di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Itu yang pertama. Dan kita boleh membeli sama ada nak makan, nak membayar bil ataupun kita nak beli barangan runcit at any time, at our convenient masalah dan sebagainya. Seterusnya, dia lebih selamat dan kita boleh katakan lebih terjamin apabila kalau kita tengok sekarang ni hari-hari je ada je kes jenayah ragut dan sebagainya kan. Keluarkan duit daripada mesin ATM, tiba-tiba orang datang dari belakang ambil dan melibatkan kes jenayah lah. Dan pembayaran tanpa tunai ini sebenarnya menawarkan pelbagai kita boleh katakan fasa keselamatan
Contohnya, dia ada pengesahan biometrik dan sistem pengesanan penipuan juga boleh dilaksanakan dan menunjukkan bahawa sistem ini lebih selamat dan lebih terjamin. Selain daripada itu juga, antara kita boleh katakan manfaat yang lain adalah rekod transaksi boleh disimpan dan juga boleh kita view balik. Kalau misalnya kita bayar secara tunai ni, resit. Kadang-kadang resit ni hilang ataupun bila kita simpan terlalu lama, dia akan jadi faded kan. Nombor-nombor tu mungkin tak nampak. Jadi kalau transaksi melalui tanpa tunai ini adalah lebih fleksibel. Maksudnya pengurusan tu lebih tersusun, lebih sistematik dan perancangan perbelanjaan itu lebih mudah. Jadi kita nak tengok bila-bila je kita boleh akses via online ataupun kita boleh save lah dalam file-file tertentu untuk rekod transaksi individu. Selain daripada itu, saya juga boleh kongsikan mungkin dia lebih efisien menjimatkan masa. Kita tak perlu beratur panjang, menunggu giliran yang lama untuk mengeluarkan duit secara tunai dan sebagainya. Selain daripada itu, mungkin boleh mengurangkan risiko kerugian ataupun financial loss. Kalau kita tengok sekarang ni banyak isu bencana alam, banjir, kebakaran dan sebagainya. Jadi benda tu boleh ditangani dengan baik. Selain daripada itu, saya rasa antara pelbagai platform online ni menawarkan pelbagai kupon mata ganjaran pulangan tunai kalau kita menggunakan transaksi tanpa tunai. Contohnya macam Touch and Go, kita ada Boost, kita ada GrabPay. Bila kita bayar, dia akan ada mata ganjaran pulangan berganda. Itu yang merupakan salah satu tarikan lah yang saya rasa agak mendorong masyarakat untuk menggunakan. Okey, itu dari segi manfaatnya. Tapi kalau kita melihat isunya sekarang ini apabila berkaitan dengan Paynet, syarikat yang mengendalikan QR Duit Now ini mengenakan kembali charge sebanyak 0.25% ataupun 50 sen bagi transaksi melebihi RM5,000. Hal yang diluahkan oleh peniaga khususnya memberi satu kesan kepada penggunaan QR Code Duit Now ini. Jadi kalau kita lihat ada satu fakta yang dikongsikan di mana dalam sebulan sebanyak 180 bilion jumlah nilai transaksi dilakukan melibatkan Duit Now, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 123.7 juta transaksi dilakukan. Itu jumlah yang dilakukan dalam masa sebulan sahaja. Tetapi kesannya adalah kepada peniaga apabila kepada PMKS. Sekarang ni beberapa pihak bank mengecualikan ataupun menganjak masa which is tak dikenakanlah 50 sen tu. Tetapi sekiranya kepada di masa akan datang dikenakan charge 50 sen ini bagi transaksi melebihi RM5,000, kesannya sudah pasti ketara kepada PMKS. Jadi kesannya kepada doktor secara awalnya apa yang kita boleh jangkakan? Okey, kalau kita tengok masa dia announce kan, Paynet tu announce dia mengenakan fee charges lah. Saya lihat reaksi berbeza. Maksudnya ada setengah bersetuju dan ada setengah yang tidak bersetuju. Cuma bila kita tengok, ini merupakan salah satu cabaran bila kita menggunakan sistem secara dalam talian yang mana diprovidekan oleh satu, kita boleh katakan orang yang ketiga ni ataupun service provider ni. Ya, memang mereka akan menggunakan charge, dan apabila charge itu dikenakan, bagi saya kita dah jangka dah. Sebabnya kita telah menikmati pengurangan kos-kos tersebut untuk satu jangka masa, dan this is the time untuk dia apply. Namun melihat kepada, kita boleh katakan feedback yang pelbagai itu adalah, kita boleh katakan concernnya adalah kepada golongan-golongan peniaga-peniaga kecil. Sebabnya diorang untung tak banyak dan sekarang ni kita nak kenakan pula charge kepada mereka. Namun begitu, kita tengok Bank Negara telah mengumumkan bahawa peniaga-peniaga ni akan menikmati kos sifar bagi menjalankan transaksi perniagaan. Pada pandangan saya, kalau dari segi positifnya, ya. Maksudnya setiap kita boleh katakan Paynet terpaksa mengenakan charge tersebut adalah untuk memastikan pengurusan transaksi itu dapat diselia dengan baik. Mungkin mereka boleh pembayaran sistem yang lebih boleh di-upgrade untuk tujuan keselamatan, security dan sebagainya. Dan apabila saya melihat sekiranya benda itu dilaksanakan, mungkin bukan dalam masa terdekat, sebab sebahagian daripada kita baru je bangkit daripada COVID-19, terutamanya golongan-golongan peniaga kecil, mereka masih lagi menampak dan juga masih lagi mencari modal yang telah ditinggalkan semasa fasa pandemik. Jadi mungkin pengaplikasian kos tersebut boleh difikirkan untuk jangka masa yang panjang.
sambil kita menawarkan pelbagai alternatif-alternatif yang lain untuk memastikan kos yang dikenakan ini tidak menjadi beban kepada individu yang dichargekan. Namun begitu, kita tengok Bank Negara telah mengumumkan bahawa setakat ini kos sifar adalah dilaksanakan, dan saya menerima benda itu dari sudut yang sangat positif kerana dia sedikit sebanyak akan membantu industri-industri ini meminimumkan potensi implikasi yuran transaksi yang akan dikenakan kepada mereka, dan dalam masa yang sama dia boleh kita boleh katakan sebagai memberi satu nilai tambah lah, ataupun menjadikan dia sebagai satu cost efektif, membolehkan peniaga-peniaga mikro dan kecil ini terus menikmati pembayaran pada kos sifar untuk kesekian kalinya. Mungkin pada satu tahap kita tak jangkakan, saya pun tak boleh nak kata bila pelaksanaan itu akan dilaksanakan, tapi untuk tempoh yang terdekat, alhamdulillah setelah menerima feedback dan juga telah menerima pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak, Bank Negara mengeluarkan satu kita boleh katakan berita barulah, ataupun berita yang agak menggembirakan untuk membantu golongan-golongan terkesan ni, terutama peniaga-peniaga mikro dan peniaga-peniaga kecil dalam tempoh yang terdekat ini. Dan saya percaya bahawa perkhidmatan pembayaran QR yang sedia ada ini boleh kita lihat masih lagi berada dalam fasa yang cekap, boleh dipercayai selamat untuk digunakan oleh semua pengguna, dan komitmen yang diberikan oleh syarikat ini adalah untuk menyokong kepenggunaan perluasan digital pembayaran di Malaysia ini dalam satu ekosistem pembayaran dalam jangka masa yang panjang, dan untuk memastikan sistem ini dapat dilaksanakan dengan begitu mampan, selamat dan begitu inklusif kepada semua golongan di Malaysia. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee selaku Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM atas kesudian berkongsi mengenai pembayaran tunai versus tanpa tunai, mana yang lebih baik, dan juga suka untuk kita kongsikan bahawa esok akan ada satu mesyuarat khas Majlis Tindakan Sarida ataupun NAKOL yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, bagi kita melihat apakah hala tuju ataupun pembaharuan ataupun salah satu polisi ataupun tindakan yang akan dikeluarkan oleh Perdana Menteri kepada Bank Negara Malaysia. Jadi terima kasih kepada doktor, dan kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali. Baik, terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Untuk blok yang kedua ini, suatu yang cukup penting untuk kita kabarkan kepada anda juga lah. Izu, sebenarnya Oktober ini adalah bulan kaunseling kebangsaan juga, seluruh bulan Oktober ini, dan pada 9 Oktober nanti akan diada perasmiannya. Jadi hari ini kita akan bawakan perinciannya, program apa yang akan diadakan dan seterusnya. Apa lagi yang dilakukan untuk program ini, Izu? Dan kita bersama dengan dua orang tetamu kita di studio untuk membicarakan mengenai minda masyarakat, minda madani masyarakat harmoni bersempena dengan bulan kaunseling kebangsaan. Di studio kita ada dua orang tetamu. Di sebelah kanan saya iaitu Encik Sadli Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pendaftar Lembaga Kaunselor. Apa khabar Encik Sadli? Baik. Okay, di sebelah hujungnya sana iaitu Encik Saidin Syukri selaku Pegawai Eksekutif Pengurusan Lembaga Kaunselor. Apa khabar Encik Saidin? Khabar baik. Walaupun jauh tapi kita dekat ni. Ya. Okey, kita mulakan dengan Encik Sadli dulu. Mungkin boleh kongsikan macam saya kata tadi, di bulan Oktober ni kita ada satu berkaitan dengan kaunseling, iaitu bulan kaunseling kebangsaan. Mungkin boleh kongsikan secara sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di media sana? Puan Fizu dan juga Encik Fizu dan juga Puan Saliha. Berkaitan dengan bulan kaunseling kebangsaan ni, memang bulan kaunseling kebangsaan ni sebenarnya kita adakan setiap tahun, ya, bermula daripada 2016 lagi. Jadi menggambarkan bulan Oktober ni bulan kesihatan mental sedunia pada 10 Oktober. Jadi dalam aktiviti KPWKM, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, sebagai satu kementerian yang bertanggungjawab dalam membantu kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia ini sihat mindanya, mentalnya, ya. Lembaga Kaunseling Malaysia salah satu agensi di bawah KPWKM mengambil peranan untuk menyemarakkan lagi tentang kesedaran untuk mensejahterakan minda-minda seperti mana tema yang dinyatakan, iaitu minda madani masyarakat harmoni. Jadi dalam sebulan ni
kita sebenarnya bukan sebulan sebenarnya, sepanjang tahun sebenarnya lembaga kaunselor ni mempromosikan untuk rakyat sekalian mendapat perkhidmatan kaunseling secara profesional, yang kita bertanggungjawab kepada 11,370 orang kaunselor. Jadi dalam sebulan ni majlis pelancarannya kita akan lancarkan pada 9 Oktober yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri KPWDULKM iaitu Datuk Seri Najib Shukri. Jadi dalam satu hari punya penganjuran pelancaran seminar tersebut akan adalah jemputan daripada kaunselor-kaunselor yang berdaftar di bawah lembaga, dan juga kita punya apa dipanggil sebagai target-target sasaran lah. Macam kalau di KPWDULKM ni kita ada OKU, warga emas, remaja-remaja, dan kita jemput sekali untuk sama-sama meraihkan bulan kaunseling kebangsaan ini. Jadi dalam bulan kaunseling ini kita akan selalunya lah kita akan ada perkongsian dalam media-media secara online dan juga secara bersemuka. Antaranya kita berkongsi berkaitan dengan penjagaan kesihatan mental, macam mana nak kawal stres, bagaimana untuk mensejahterakan diri seseorang tersebut, ya. Selain daripada itu juga kita ada juga bacaan-bacaan buku yang akan dikongsikan melalui webinar. Kita ada juga lembaga kaunselor akan adakan webinar. Kita jemput speaker-speaker daripada pengamal-pengamal dan juga pensyarah-pensyarah daripada industri tempatan yang akan berkongsi dengan masyarakat berkaitan dengan mungkin ada juga yang akan bercerita berkaitan dengan teknik-teknik terapi, macam mana kita nak kawal kemurungan kita dan sebagainya. Dan ada juga kita buat secara perkongsian secara bersemuka. Maknanya kita akan menjemput beberapa orang yang kita lihat mengalami sindrom kemurungan dan sebagainya, kita akan buat bersemuka, ya. Dan ada juga kita membuat jelajah kaunseling ya di hati rakyat, di mana kita akan turun ke daerah-daerah yang menggunakan secara kolaborasi bersama dengan agensi-agensi di bawah KPWDULKM, antaranya Jabatan Pembangunan Wanita, Yayasan Kebajikan Negara, yang akan pergi ke daerah-daerah yang kita target dalam 10 tempat ya di seluruh Malaysia. Jadi dalam perjumpaan dengan masyarakat mendekati rakyat tadi, kita ada satu pusat dipanggil pusat sokongan setempat yang menggunakan van. Dalam van itu kita akan lengkapkanlah kemudahan-kemudahan macam perkongsian maklumat berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Selain itu kita juga mengadakan kaunseling bersemuka dalam van tu. Dalam van tu nampak macam ialah van kan, tapi kita lengkapkan dengan kemudahan macam kondusif punya situation lah. Maknanya ada kaunselor yang bertauliah di situ, dan masyarakat boleh mendapatkan khidmat kaunseling kat situ. Itu sedikit berkaitan dengan apa dipanggil sebagai aktiviti-aktiviti dalam bulan kaunseling kebangsaan. Ya, jadi pengisiannya itu memang cukup padat dan inklusif lah untuk membawakan betapa pentingnya kita juga menjaga kesejahteraan emosi untuk semua rakyat Malaysia ni, ya. Okey, kita pergi kepada Encik Saidin pula, ya. Mungkin kita nak tahukan kenapa tahun ini memilih tema Minda Madani Masyarakat Harmoni ini dibawakan di dalam bulan kebangsaan 2023 ini. Silakan. Okey, untuk tahun ni special untuk bulan kaunseling 2023 ni, kita memilih tema Minda Madani Masyarakat Harmoni ini. Dia menggambarkan keseluruhan masyarakat kita ni, kita nak kepada kesejahteraan yang dengan memenuhi aspirasi daripada kerajaan kita sendirilah, yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui slogan Minda Madani. Kita akan ulas apa itu Madani, dan kita nak fokus pada macam kerajaan Madani yang inginkan sekarang ni lah. So untuk benda tu kita akan kita akan mewawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia slogan Madani tu. Kita ingin sokongan daripada masyarakat dan semua pihak untuk menjayakan slogan Madani tu. Slogan Madani tu dia meliputi semualah kesejahteraan, insan, kreatif, dan kita bersatu padu masyarakat pelbagai lapisan kaum, agama dan bangsa.
Okey, berbalik kepada Encik Sadli. Encik Sadli kata tadi sambutan bulan kaunseling kebangsaan ni mula dianjurkan pada 2016. Ya, saya. Okey. Dah masuk 2023, sepanjang penganjuran hampir lebih daripada 7 tahun Ya, ni. ya. Semestinya ada kelainan dan pembaharuan yang nak dibawa. Jadi boleh kita tahu tak apa objektif yang nak dibawa untuk BKK kali ini? Baik, kita mengambil iktibar lah senario bila pandemik COVID berlaku pada tahun lepas ya, tahun lepas. Kita lihat banyak penduduk Malaysia ni kalau ikut data-data yang terkini lah ya, berkaitan dengan kajian kemurungan ya, 2.1% kalau kita lihat dalam data yang dibuat oleh PDRM Kementerian Kesihatan, kita nampak data kemurungan tadi kalau kita boleh kongsikan di sini ada 18.3% ya, remaja ya mengalami kemurungan. 10.9% tu ada idea nak bunuh diri ya. 6.9% cubaan untuk bunuh diri. Kalau ikut data Kementerian Kesihatan dengan data dari PDRM, di mana kes bunuh diri itu dah meningkat 80%. Dulu sekarang tahun 2022 1102 daripada 683 kalau saya tak silap kat sini. Jadi kalau kita tengok data ni, lembaga kaunseling mengambil satu inisiatif lah ya untuk membantu pihak kerajaan dengan agensi-agensi di bawah KPWKM untuk mengetengahkan supaya dari sisi psikologi apa dia katakan minda madani, maknanya bagaimana kita mengurus pemikiran. Sekarang ni saya melihat dalam apa juga tingkah laku fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya ialah pilihan di atas diri sendiri. Untuk kita sejahtera, untuk kita gembira, untuk kita bersedih pun atas pilihan sendiri. Betul. Jadi kalau kita memilih hidup kita ni untuk bersendirian, so kita akan mengasingkan diri lah. Maknanya antisosial, kita menyorok tanpa berbual dengan orang lain, tanpa komuniti, macam-macam komuniti buat. Macam contoh kalau katakan Kementerian Kebajikan Masyarakat, macam-macam dia buat aktiviti-aktiviti kan. Sama ada di suraunya, sama ada di komunitinya buat larian lah, ataupun dibuat macam gotong royong. Sekarang ni kita ada laungan-laungan madani di merata tempat. Tapi kalau kita asyik mengasingkan diri dan tak mau join sama, jadi kita susah juga sebenarnya. So kita ada juga mengambil peranan, lembaga ada juga bekerjasama dengan pusat sokongan setempat dengan sukarelawan kaunselor berdaftar. Kita akan pergi ke komuniti. Contoh sekarang mendekati remaja, kita juga ada pergi ke di pusat-pusat gelandangan bersama dengan Yayasan Kebajikan Negara kita pusat apa nama tu yang Pak Amir orang tu yang Yayasan Kebajikan Masyarakat buat di ibu kota tu. Anjung Sina. Anjung Sina. Kita mendekati mereka di kalangan orang-orang yang kita kata kaum rentan lah. Rentan ni maknanya tak bernasib baik lah. Tadi pada saya istilah rentan ni maknanya orang ni mungkin yalah tak semua orang dilahirkan dan cukup sifat, cukup sistem sokongannya. Kadang-kadang ada juga dia ada cabaran-cabaran lain. Pada saya yang dikatakan perspektif psikologi ini ialah bagaimana manusia itu mengurus pemikiran dan akhirnya akan diterjemahkan dalam konsep tingkah laku. Tingkah laku kita ni kalau kita berfikiran positif sentiasa dan di sekelilingi orang-orang positif, maka kita akan menampilkan ciri-ciri positif. Contohnya macam daya tahan, daya tahan, kreatif. Memang dalam ketika membuat keputusan dalam hidup, kita kena kreatif dan kena minta juga pandangan-pandangan ahli profesional yang kita katakan kaunselor berdaftar. Ramai orang ngaku kaunselor kat Malaysia ni, tapi sebenarnya dia tak berdaftar dan tak ada perakuan amalan. Dia asalkan dia boleh bercakap dan dia boleh mempengaruhi orang itu, maka masyarakat akan memilih mereka sebab mereka ni ada di mana-mana. Sebab dia kadang-kadang ada juga yang mentaliti untuk pungut duit, kan. Sedangkan kami yang kuasa berdaftar ni keluarkan lesen sebagainya, yang bayar lesen perakuan amalan sebagainya, kadang-kadang dia tak mendekati kita. Mungkin dikata kita ni terlalu protokol lah, birokrasi. Tak, sebenarnya kita berada di sekeliling masyarakat. Cuma masyarakat tu mungkinlah agaknya kita tak letak
satu macam tagline, kami kawasan berdaftar. Agaknya lah tapi kami keluarkan slogan. Kami dengar, kami bantu. Begitu. Maknanya kita akan pergi ke sektor pendidikan, sektor komuniti dan sebagainya. Itulah. Menyebut berkaitan dengan kaunselor berdaftar, berbalik kepada Encik Saidin. Apa hala tuju ataupun perancangan dalam KPWKM ni dalam memperkasa dan menambah baik perkhidmatan kaunseling ke tahap lebih tinggi? Adakah menambah nilai menambah bilangan kaunselor yang berdaftar lebih ramai lagi ataupun ada hala tuju tersendiri? Okey, untuk sekarang ni kita melalui KPWKM lah, melalui lembaga kaunselor kita sedang membangunkan dasar kaunseling negara untuk membawa masyarakat dalam kaunseling ni ke arah masa depan yang lebih cemerlang lah. Maknanya kita nak gubah satu dasar yang boleh membawa kesejahteraan kepada masyarakat kita lah, supaya kita selaras dengan aspirasi negara kita lah untuk masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera. Pastinya Scarlet Usaha dan program pengisian ini mengangkat juga aspirasi Malaysia Madani. Betul. Sadli, berkenaan tentang Bulan Kaunseling Kebangsaan 2023 ini, apa lagi program dan juga pengisian yang dapat membantu seluruh rakyat Malaysia ini, terutamanya dari segi aspek kaunseling ini juga? Saya nampak sebenarnya daripada lembaga ini diwujudkan hampir tahun 2020, masa itu lembaga diwujudkan hingga hari ini. Saya nampak masih lagi di kalangan masyarakat kita ni ada satu persepsi lah kepada perkhidmatan kaunseling ni. Dia menganggap perkhidmatan kaunseling ni lebih teruk lah kalau katakan seseorang itu berjumpa dengan, contohlah katakan seorang pasal kanser, jumpa doktor, memberitahu dia ada kanser. Berbanding dengan seorang katakan ibu berjumpa kaunselor bercerita pasal tentang motivasi anak-anak dalam pelajaran. Sebenarnya tak adalah berat sangat, tapi dia punya beban tu bila balik kepada sama ada family ke masyarakat ke, dia kata, "Weh, kau ada masalah besar ke jumpa kaunselor ni?" Padahal yang kanser tu lagi teruk, dia mati hidup. Tapi maknanya mana lembaga ni kena main peranan dalam bentuk media ke, dalam bentuk mendekati masyarakat ke, dalam pelbagai cara. Kena kreatif lah lembaga ni dengan kaunselor berdaftar tadi. Maknanya advokasi tu kena diteruskan supaya kalau di negara-negara Australia misal kata rakyatnya diminta untuk berjumpa kaunselor dalam sepanjang hidup dan boleh claim insurans. Siap ada claim lagi. Ada insurans. Dia boleh tutup dengan insurans. Macam tu kerajaan memastikan supaya rakyatnya tadi mendapat khidmat kaunseling. Tapi di Malaysia ni belum ada rasanya. Kan? Belum ada. Cuma lembaga ada juga berfikiran untuk mengetengahkan dalam bajet 2025 silap supaya kerajaan memberikan kemudahan lah kepada masyarakat kita ni supaya boleh diberikan satu insurans. Maknanya bila ada kemudahan insurans tu, rasa untuk berjumpa dengan kaunselor berdaftar ni, dia rasa macam ada satu desakan lah, sokongan kerajaan. Sebab kadang-kadang orang free ni, kalau katakan free, kadang-kadang orang buat sambil level je. Kan? Agaknya lah. So, jadi baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Sadi dan juga Encik Saidin atas perkongsian mengenai Minda Madani Masyarakat Harmoni bersempena dengan bulan kaunseling kebangsaan yang akan disambut sepanjang bulan Oktober ini dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy Shukri pada 9 Oktober nanti. Jadi sama-sama kita doakan, dan suka juga untuk saya sikit je berkaitan dengan dasar kaunseling negara supaya ia terus diangkat menjadi satu dasar yang memberi satu panduan kepada kaunselor-kaunselor di negara kita. Jadi terima kasih kita ucapkan, dan selepas ni kita nak ada satu lagi promosi lagu. Apakah dia? Sama-sama kita nantikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tadi nak nyanyi. Kita buat apa ni menyanyi tau. Kita apa? 1, 2, 3 nyanyi. Tak ada. Okey. Kepada anda di luar sana, kita ada satu lagu yang boleh kita bawakan kepada anda. Baru je rilis lagu ni, dan tetamu kita merupakan salah seorang peserta daripada I Can See Your Voice musim kedua. Tapi kita sensor dulu muka dia. Kita nak perkenalkan kepada anda penyanyi lagu promosi iaitu Shazril. Selamat datang. Terima kasih. Okey, kita kalau masuk slot-slot artis kita memang hyper sikit. Yelah, kena energi kuat best sikit. Betul. Saya takut kalau saya nyanyi tadi saya terlebih. Okey. Mungkin Shazril boleh kongsikan
berkaitan dengan lagu Semakin. Dah ada music videonya. Ya, dah ada. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas lagunya. Okey, lagu Semakin ni komposer dia alias Zakaria. Okey, kita dan dia punya penulis lirik alias juga, dan juga Manusia Hitam. Manusia Hitam ni. Manusia Hitam. Sebab lagu dia memang unik sikit lah. Boleh dengar dia punya lirik. So kita baru saja siapkan klip video, anda boleh tengok dekat YouTube lah. Dan ada drama-drama dalam klip video tu. Lagu ni Semakin ni ada cerita dia sendiri. So anda kena tengok lah, kena lihat. Apa ceritanya? Cerita ni? Nak terus cerita dah ni? Kenalah cerita. So Semakin ni sebenarnya kalau dia untuk bercinta, tapi cinta tak diterima. Okey. Mungkin ada. Dia contoh macam ni, saya sayang awak, tapi saya kejar awak, tapi awak pergi tinggalkan saya. Saya sayang awak, saya kejar awak, tinggal saya. Okay, alright. So tu lah cerita dia. Okey, silakan Saleha. Tanya apa tadi? Saya tanya tadi. Saleha, silakan. Okey. So mungkin kita nak tahu juga lagu ni tajuknya Semakin. Semakin apa? Semakin jatuh cinta ke? Semakin maju ke? Kenapa memilih Semakin itu? Okey, sebenarnya Semakin dia banyak kan. Semakin cinta, semakin sayang. Dia mau semualah. Dia semakin sayang kat ibu kita, kat bapa kita, sebenarnya dia melibatkan Semakin. So Semakin tu sinonim lah untuk lagu ni, kena sebab saya semakin kita kejar dia pergi. Kan? So tu sinonim. Bila dah buat lirik semua tu, apa kita nak? So kita letaklah Semakin. So dia pendek dan mudah orang ingat. Itu dia. Okey, kita nak tahu lagu Semakin ni boleh didapati di platform mana? Ada Spotify ke? Semua platform. Semua platform ada. Yes, semua platform ada. Kalau kita tengok dekat music video ni, Shazril tengah menyanyi, ada satu talent perempuan dekat belakang. Ini orangnya. Seperti yang dikatakan, semakin kita kejar, semakin kita cinta, semakin kita tak dapat. Macam katakan diri sendiri je. Okey, kita nak tahu perkembangan lain juga. Kehidupan Shazril di luar lah. Memandangkan peserta I Can See Your Voice. Selain daripada menyanyi, apa lagi Shazril buat? Okey, selain daripada menyanyi, Shazril semua terlibat dengan lakonan, berlakon, pengacara. So banyaklah jemputan untuk dinner, untuk pengacara, dan juga Shazril kat sana kat Melaka saya ada buat lebih pada event lah, sebab Shazril hari-hari kita setiap hujung minggu kita ada event kat Melaka yang saya buat untuk usahawan meniaga. So saya buat kat situ, nama dia Usahawan Corner Bazaar kat Dato' Fatimah lah. So diorang akan saya buat tempat makan dan diorang datang situ lah, dan kita ada hiburan kat situ, dan kita bagi peluang kepada peniaga dan juga penghibur jalanan untuk hiburkan ni lah kat situ. Setakat ni sokongan dengan peminat-peminat semua macam mana? Alhamdulillah. Sekarang ni alhamdulillah, sebab mungkin sebelum terlibat ni pun saya sebelum ni memang aktif, memang selalu pergi jelajah seperti Sabah, Sarawak atau KL, semua ikut event kan, termasuk dengan Indonesia, Brunei dan Thailand juga untuk promosi. Dan dari situ bila single ni keluar, orang lagi sebab orang tunggu-tunggu sebenarnya. Sebab lagu ni kalau ikutkan lagu ni memang dah diperap lama. Berapa lama diperap? Sebut lama sangat. Okey, diperap sebab apa? Sebab faktor PKP semua kan. Selepas keluar I Can See Your Voice tu, lepas tu ini baru peluang lah untuk kita dos dengan syarikat ni lah. Kita nak dengar sikit. Okey, kita ini yang penting, momen penting ni. Saya nak menangis ni. Nak dengar sikit lagu Semakin daripada Shazril. It's touching. Okey, dah sila. Sila. Saya nak nangis ni. Semakin ku coba, semakin engkau sakiti. Semakin ku dekat, semakin jauh kau pergi. Semakin ku cinta, semakin engkau membenci. Ku terima kau bukan lagi insan yang tercipta untukku. Sedih kat sini. Tak boleh nangis depan kamera. Kena behind the scene. Keluarkan baru menangis. Okey, kejap lagi. Memandangkan kita ada masa yang pendek, kita tak banyak masa lagi. Mungkin boleh kongsikan
harapan Syazri untuk lagu ni dan juga dengan peminat-peminat dekat luar sana? Mungkin boleh kongsikan sikit. Okey, Syazri harapkan semua dapat terima muzik video, lagu ni, dan juga harapan ialah kita misalnya semua artis-artis kat Malaysia pun nak harapan semua orang berminat dan saya harap semua dapat terimalah lagu Semakin ni dan dapat ikuti saya di Instagram saya, di TikTok saya dan semualah media sosial saya lah. Macam sekarang ni saya terlibat dengan Putra Malaysia. Itu satu platform untuk bakat. So saya walaupun saya boleh berlakon semua tapi saya still nak belajar lagi. So mana tahu kat luar sana tu nak join, boleh join. Sebab promote. Sikit lagi. Sikit lagi. Last soalan. Mungkin boleh kongsikan, ada tak ada muzik single baru nak keluar ke ataupun tengah dalam proses mencari komposer? Okey, sebenarnya untuk single kedua ni mungkin konsep saya nak lebih pada ada dua lah genre, satu ke dandut dan juga tradisional. So, nak buat ni. Saya tengah cari komposer lah. Kita tengah cari komposer sebab kita nak macam saya nak jelajah. Saya kalau sebelum ni saya pun sebenarnya kalau lebih pada pengurusan artis, tapi hari ni saya duduk menjadi seorang artis sendiri. So saya dah tahu macam mana nak pergi promosi-promosi. So kita dah tahu dah negeri ni nak macam ni, negara ni nak macam ni. So saya nak kembangkan bukan saja satu genre pop, tapi saya nak semua. So maknanya saya nak jadi macam Allahyarham Suleiman Jasyad. InsyaAllah. Penghibur. Saya dengar lagu tadi pun dah rasa macam sayu terbuai hati saya. Jadi harapkan semua jangan lupa mendengar lagu ini. Tapi kalau dengar tu sediakan tisu lah, kod-kod sedih. Kalau tengah broken tu berhati-hatilah. Terima kasih kita ucapkan kepada Syazril atas kesudian bersama dengan kita untuk mempromosikan lagu terbaru beliau, iaitu lagu Semakin. Boleh dapatkan di semua platform media sosial dan juga platform digital seperti YouTube, Spotify juga dan sebagainya. Boleh tengok lagu Semakin ni. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada anda atas kesudian bersama dengan kita sepanjang 1 jam dari jam 9 hingga ke 10 pagi tadi. Hari ini kita dah selesai, kita nak sambung esok. Saya Yusof. Ya, saya Nur Salihah Azmi. Kita ada VT istimewa untuk lagu Semakin ini. Jangan nangis-nangis tau. Jumpa kami lagi. Sekian, saya Nur Salihah Azmi. Assalamualaikum. Saksikan. Silakan. Semakin dikejar semakin tak dapat. Baik, kejar ke? Ikatan yang telah kita bina, kau leraikan semua